Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so kita start hari ni ya. Mengenai masalah ketat dada. Masalah sakit mencucuk lah, terutama bahagian dada, terutama bahagian dada, dan juga masalah sesak nafas. Apa punca dia? Macam mana dia berlaku dan macam mana kita nak selesaikan masalah ni nah. Okey. So kalau jadi masalah ketat dada, jadi masalah dada mencucuk ataupun susah nak nafas, first thing, check dulu doktor nah. Iaitu perkara paling asas sekali. Masalah cucuk dada, masalah dada mencucuk, ketat dada, check dulu doktor. Ni kena check, wajib kena check. Pastikan tiada masalah yang berkaitan dengan masalah jantung lah nah. Ini kita nak pastikan dulu. Okey, so lepas kita pastikan, check apa, doktor kata okey ni tak ada masalah apa ni, cuma disebabkan oleh masalah digestion, masalah penghadaman. So dari situ kita boleh buat kerja. Kalau tidak, bagi kat saya pun, saya blur juga nak buat. Dia satu masalah kuat atas lagi. Boleh buat. Tapi kalau ada masalah jantung acute, masa jenis akut ni, kena buatlah benda yang sepatutnya dulu. Yang ni doktor boleh advice nak buat apa. Okey. So kalau untuk berlakunya masalah, kita ambil dada mencucuk dulu, lepas tu baru kita pergi untuk masalah ketat dada ni. So saya cerita untuk masalah mencucuk dulu. Okey. Untuk mencucuk ni, dia disebabkan oleh dua condition lah. Satu akibat kita punya mast cell activation syndrome, satu lagi akibat masalah histamine intolerance lah. Dua ni dia punya asas dia tetap sama. Terima kasih Syah, terima kasih banyak. Dua ni asas dia tetap sama, disebabkan oleh stres. Yang mana stres ni ada tiga, secara generalnya ada tiga lah no. Okey, saya kena mirror dulu kamera ni lagi on. Okey. Oh, boleh nampak. Okey, secara asas tiga dia itu disebabkan stres, emosi, fizikal dan juga chemical. Chemical ni makanan dan ubatan. So kalau orang dah biasa dengan saya, tak apalah saya explain dulu sekali lagi nah. Kok ada orang baru tak faham apa saya nak explain ni. So kalau dari segi emosi ni berkaitan dengan, kalau nak jadi masalah leaky gut apa semua awal-awal sekali ya, kalau develop masalah stres ni, dia kena daripada kecil, trauma ke, selalunya trauma lah daripada kecil. So nombor dua, untuk masalah fizikal ni selalunya disebabkan oleh masalah tulang belakang. Kalau ada masalah tulang belakang, wajib akan ada masalah leaky gut. So nombor tiga ni untuk chemical. Chemical ni pada makanan dan ubatan kita. Yang ni adalah antara, nombor tiga ni, chemical, stress chemical ni adalah antara penyebab utama berlakunya masalah leaky gut. So daripada masalah leaky gut ni, kalau kita tengok, masalah leaky gut ni bermaksud hyperintestinal permeability, iaitu berlaku keboleh telapan usus hyper, yang mana akan menyebabkan berlakunya condition mast cell activation. Okey, so selalu saya duk explain leaky gut menyebabkan berlakunya masalah penghasilan low diamine oxidase, menyebabkan berlakunya masalah sistem intolerance. So kali ni saya tambah satu lagi sebab ada orang komplain kat saya, ada doktor komplain mast cell activation tu, mast cell activation tak ada lah. So saya letak kali ni ya. Okey, mast cell activation. Leaky gut dia boleh menyebabkan direct terus mast cell activation. Mast cell activation ni bermaksud daripada masalah leaky gut tu saja, hyperintestinal permeability tu, ada benda asing boleh masuk terus ke dalam kita punya darah. Contoh macam makanan tak hadam, especially protein. Nombor dua, bakteria ataupun virus ataupun bahan kumuh, dia boleh naik boleh masuk terus. Okey, kalau ikut jalan low diamine oxidase, leaky gut kita tahu berlakunya radang pada dinding usus, menyebabkan kurangnya penghasilan diamine oxidase. Bila kita kurang penghasilan diamine oxidase, ianya akan menyebabkan berlakunya masalah histamine intolerance. Dua-dua ni jalan dia, dua-dua ni enak benda yang sama juga. Dia activate kita punya mast cell untuk menghasilkan histamine. So dalam topik kali ini saya akan tambah 2-3 benda saja lagi, dia tak banyak pun, iaitu mast cell activation dan juga histamine intolerance ni akan produce, orang panggil histamine, prostaglandin,
leukotrienes dengan substance P, yang mana saya akan explain sekali. Prostaglandin dengan leukotrienes ni dia ada ejen radang sajalah. Substance P ni adalah neurotransmitter yang mana saya akan cakap lagi dia punya orang kata relevance dia dalam topik kita kali ni. Okey, berkenaan ketak dada. Berkenaan sakit dada mencucuk. Okey, untuk nak trigger sakit dada mencucuk ni, dia pain signaling. Dia orang kata signal sakit. Untuk nak trigger signal sakit ni, dia kena trigger kita punya nociceptor. Nociceptor ni adalah kita punya sensory nerve berkenaan sakit ni, namanya nociceptor. Okey, daripada trigger nociceptor ni baru kita akan ada rasa sakit. Selagi dia tak trigger benda ni, dia tak rasa sakit. So apa dalam konteks mast cell activation syndrome ni dan juga histamine intolerance, macam mana dia boleh trigger nociceptor untuk trigger signal sakit ni dalam konteks sakit dada. Okey, perlu ingat, kalau saya laju sangat lah, saya kena slow sikit kot no. Perlu ingat, histamine antara sifat dia bersifat vasodilator. Vasodilator ni bermaksud dia boleh melebarkan kita punya saluran darah, menyebabkan banyak darah masuk lalu di situ. Contoh macam kalau kita exercise, dia boleh trigger histamine, menyebabkan kita buka kita punya saluran darah, bagi kita punya darah tu boleh mengalir masuk. So ini histamine bersifat vasodilator. Satu lagi property histamine, dia boleh increase vascular permeability. Increase vascular permeability ni bermaksud kita punya saluran darah tu dia boleh meningkatkan keboleh-telapan kita punya darah supaya cecair boleh masuk, sel darah putih kita boleh masuk melalui bukaan sel dinding salur darah kita. Ini untuk kalau macam berlaku kecederaan ataupun berlaku jangkitan bakteria ataupun berlaku jangkitan virus dekat kawasan tertentu, dia akan increase kita punya vascular permeability supaya sel darah putih boleh masuk melalui situ dan rawat kawasan yang berlaku radang pada masa itu. Okey, berlaku kecederaan, berlaku radang, berlaku kecederaan. Okey, so dalam konteks ni, macam mana histamine ni boleh trigger kita punya saraf nociceptor dekat kawasan dada kita, menyebabkan kita rasa sakit. Satu, dalam bab ni kita kena faham untuk thoracic cavity. Thoracic cavity ni bermaksud rongga bukaan yang simpan kita punya organ lah, senang cakap, kita punya paru-paru, kita punya jantung, dan kita punya esophagus, iaitu thoracic cavity. Dia ada satu bahagian, dia ada dua bahagian, satu kiri kanan untuk kita punya paru-paru dan satu lagi rongga untuk simpan kita punya jantung. So untuk trigger nociceptor ni, dia perlu ada pressure pada saraf tersebut. Untuk nak trigger pressure tu, dia berlaku pertambahan cecair dulu. So macam mana nak berlaku pertambahan cecair ni? Macam mana nak bagi faham? Saya duduk sembang diri sendiri, saya boleh tadi saya duduk sembang diri sendiri, saya boleh faham. Lepas tu saya nak explain ke orang ni susah sikit nak faham. Mungkin insyaAllah bila saya praktis ni banyak kali, saya boleh faham kot. Okay, bila jadi histamine intolerance ataupun mast cell activation, dia akan bawa histamine kepada kita punya cardiovascular system. Kita punya cardiovascular ni bermaksud kita punya jantung, lepas tu kita punya salur darah lah. So dia berpusing. So bila sampai dekat sini saja, especially dekat kita kawasan jantung, histamine tu dia akan melebarkan saluran darah kita pada bukaan jantung kita tu. Lepas tu dia akan bawa masuk cecair ke dalam kita punya saluran darah tu, kepada dia punya sel tepi-tepi tu, maksudnya thoracic cavity kita. Senang saya buka iPad lah, lagi orang tak faham apa saya sembang. Sebab dia agak complicated nak explain. Okay, ni senang, Alhamdulillah, nasib baik dah. Okay, ni kita punya thoracic cavity, bermaksud
Ini adalah kita punya rongga untuk simpan kita punya organ lah. Dekat sini kawasan untuk kita simpan kita punya jantung. Nampak color kuning ni. Yang color biru ni untuk kita simpan kita punya paru-paru lah, semua lah. So, apa yang berlaku bila kita berlaku masalah histamine intolerance ataupun mast cell activation, kita punya dinding tepi ni yang simpan kita punya rongga ni dia membengkak. Dia membengkak sebab berlakunya histamine intolerance. Histamine ni dia akan membesarkan kita punya saluran darah. Lepas tu dia bawa masuk cecair pula ke permukaan, ke dinding-dinding saluran darah sekeliling ni. Yang ni dia akan create pressure pada kita punya organ sendiri, dan dinding ni dia ada nociceptor. Nociceptor ni dia akan trigger, so dia akan trigger rasa sakit, dia akan trigger rasa pain tu. Dan inilah punca utama berlakunya kita punya orang kata sakit dada tu sendiri lah. Terutama kawasan jantung kita tengok. Kawasan jantung ni, kawasan ni dia akan swell, dia akan membengkak sedikit lah, cukup enough untuk trigger kita punya nociceptor untuk bagi hantar signal sakit tu. So yang ni banyak kali orang berlaku. Macam Tuan Hilmi tu ingat sakit jantung. Ya, kebanyakan orang ingat ni adalah masalah sakit jantung, tapi check dulu doktor. Kalau doktor kata okey, buat blood test kita, troponin level kita okey, D-dimer kita okey, C-reactive protein kita okey, bermaksud tak ada lah masalah jantung. Menyucuk lama juga kalau jadi. Ya, betul. Sebab benda ni dia kena reduce dia punya swelling tu. Dia kena reduce dia punya bengkak akibat masalah histamine intolerance dan mast cell activation kita. Baru dia akan slowly hilang. Itu cara dia. Okey. Apa dia? Apa lagi saya nak menyucuk lama juga kalau jadi. Apa satu lagi? Okay, substance P yang saya sembang tadi, akibat kalau bila kita trigger kita mast cell activation, dia akan perhatikan substance P. Substance P ni dia adalah kita punya neuron transmitter yang mana dalam bahasa mudah dia lah, sebelum kalau saya sembang dia punya ni saya orang pening lah. Bahasa mudah dia sensitize kita punya pain receptor tu lagi sakit. Itu sahaja. Benda dia tak nampak teruk pun, tapi disebabkan substance P ni trigger, dia akan menyebabkan perasaan tu lagi sakit. Boleh orang tu ingat macam nak matilah, senang kata. Semudah macam tu sahaja. Okay, so bab untuk berkenaan sesak nafas dia lain sikit. Sesak nafas bermaksud kita punya tisu lembut dia mengecut kita punya kawasan bronchial tu. Kita punya ada gambar. Kan senang ada gambar. Okay. So ni kita punya bronchioles. Itu kita punya bronchioles ni maksud kita punya yang tunjang tu sebelum dia pergi kepada kita alveoli apa semua tu lah, yang kecil-kecil ni ujung ni. Okay. Dia kalau ada histamin, dia boleh mengecutkan tisu lembut kat sini tau. Okay. Tu dia kata tighten muscle. Dia jadi kecut. So kita punya nak bawa masuk udara tu, dia jadi kurang efisien. Yang ni orang dinamakan sebagai constricted airways ataupun bronchospasm. Histamin boleh buat benda ni berlaku nah. So kalau untuk rasa macam sakit dada tu, satu lagi dia adalah disebabkan oleh penghasilan kita punya prostaglandin dengan leukotrienes. Yang ni dia menyebabkan berlaku sedikit inflamasi pada bahagian bronchioles tu. Kalau lama-lama kelamaan kita biar benda ni, dia boleh menjadi inflame lung punya airways lah. Bermaksud kita jadi masalah bronchitis. Kita akan start ada mucus dekat kawasan kita punya bronchioles tu. Yang ni problem. So awal-awal tu kalau rasa macam susah nak nafas disebabkan oleh masalah mast cell activation dan juga histamine intolerance, ini dinamakan sebagai bronchoconstriction ataupun bronchospasm. Mudah, senang saja macam tu orang nak faham lah. So dia bukan benda yang nak kata
menakutkan lah, sebab sesak nafas, siapa tak takut kan. Tapi dia kena, senang kata, kena kawal pernafasan. Lepas tu kena duduk relax, dan dia kena faham kenapa perkara tu boleh terjadi. Kalau orang tak tahu kenapa perkara tu boleh terjadi, dan dia akan fikir benda tu orang kata memang cukup dahsyat dan menyeramkan lah, no? Memang cukup dahsyat dan menyeramkan. Saya tengok saya punya live dekat PC ni. Terima kasih Tuan Razman, thank you very much. Oh Allah, mak dia tak detect saya login ke? Ya Allah. Patutnya dia detect. Oh, dia tak detect saya login hari ni. Tak apalah, saya continue with Facebook. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. Selagi saya akan terang, boleh jadi, ya betul, boleh jadi batuk. Sebab bila kita, dia macam saya faham. Bila kita jadi masalah bronchoconstriction ni, dia mengecut, memang kita nak tarik nafas tu susah. Bila kita tarik nafas tu susah, kita jadi terbatuk. Dia sama kalau kita macam ambil ubat, orang kata propanolol untuk mengurangkan kita punya degupan jantung. Kan orang ada masalah GGA ni selalu jadi jantung berdebak kan. So kalau doktor dia tak apa nak tahu sangat, dia bagi propanolol, dia suruh ambil setengah saja. Satu hari dia ambil setengah tab tu saja kan. Okey, dia akan jadi masalah degupan jantung dia tu slow, tekanan darah tu dia rendah, dia nak start terbatuk-batuk. Sama je lah. Okey, saya nak kena masuk ni Sat. Sebab saya tak boleh tengok komen. Sat, costochondritis ni sama juga. Costochondritis ni dia lain. Dia masuk dekat kita punya selaput antara kita punya otot dan juga kita punya paru tu. Dia ada satu lapisan layer nipis saja. Dia dinamakan sebagai pleurisy kalau tak salah saya. So benda ni dia boleh membengkak. Kalau dia membengkak, dia jadi pleuritis. Silap, itu pleuritis. Costochondritis. Saya explain benda. Costochondritis ni bermaksud kita punya tulang awan ni. Saya ada gambar tulang awan tak? Saya google gambar tulang awan supaya orang faham. Okey. Ini senang. Okey. So kita tengok untuk costochondritis ni bermaksud kita inflame kita punya tulang awan ni. Jointing antara kita punya penyambung antara kita punya tulang rusuk tu, dia ada satu tulang awan kita sambung kepada kita punya tulang rusuk balik. So kalau dia inflame bahagian ni, dia lain sikit. Dia jenis, kalau kita nak napah kita sakit, batuk pun sakit. Dia sama juga macam pleuritis yang saya masukkan tadi tu. Okey, radang pada tulang. Betul, senang. Saatlah saya boleh tengok komen kat sini. Kalau saya duduk jawab soalan satu-satu lah. Okey, Tuan adalah PD, magnesium berapa mg ya? Saya, Allah, orang nak petik macam ni daripada atas kepala. Saya rasa dah berapa miligram saya letak. Saya selalu jawab, saya dah lupa lah. Something 300 something kot. Kalau saya ingat saya lah. Kalau saya takut saya salah jawab, jadi kalau saya akan jawab lain. So, saya ada SVT, supraventricular tachycardia. Ada solution? Ada solution. Sebab isteri saya ada alami masalah SVT juga. Cara untuk selesaikan masalah SVT, kita kena tahu kenapa kita punya jantung tu perlu buat shortcut. Dia perlu shortcut, dia punya notes dia tu, yang set dia punya irama jantung tu, dia perlu shortcut ke tempat lain. Bermaksud kita punya notes. Okey, saya ingat balik. Saat saya kena ingat balik. Soalan kejut ni yang perlu saya ingat balik.
kita dekat pacemaker ni, pacemaker natural ni, pacemaker chamber. Okey, sinus node. Sinus node ni dia ada, kalau salah tak salah saya dia ada satu ke atas, lepas tu dia ada backup lagi 3 tau bahagian bawah. So kalau kita berlakunya orang kata kita trigger kita punya vagus nerve, dia akan block kita punya yang main pacemaker tu, dia akan trigger yang kita punya bawah ni. Itu antara itu satu lagi akibat kita loss muscle mass dekat kita punya kawasan, kalau tak salah kawasan je. Saya jawapan jadi tak tepat dah ni. Saya kena ingat balik. Untuk masa SVT tu bagi saya simpan saya jawab. Sementara ni saya jawab balik. Kalau kita ada magnesium lain nak kongsi APD juga boleh ke? Saya rasa tak perlu dah. Sebab waktu saya buat tu, dia memang dah cukup komplit dah untuk keperluan magnesium harian dan juga untuk keperluan nak serap vitamin D dalam APD itu sendiri. Dia tak ada keperluan dah untuk kita top up lain. Banyak soalan yang terkejut-kejut hampa ni pun. So, tolong tuan, saya dengar SVT elok dengan magnesium. SVT memang elok dengan magnesium, tapi kalau nak selesaikan dia, okey, Sat, untuk Cik Yosan, kalau demam trigger tak SVT? Itu saya. Kalau macam demam, kalau rasa badan tak sihat, dia trigger tak SVT? Ataupun SVT ni dia macam hari-hari, macam seminggu tu ada dalam 2-3 kali dia attack. Okey, sebu sekali tu boleh jadi sesak nafas ke? Dia sebu ni, dia lain sikit tau. Okey, so dia ada 2 kat sini ya. Kalau kita sebu, satu kita jadi sesak nafas tapi dia tak teruk, dia tak jadi ketat dada sikit lah. Bila kita bloating, usus kita bloating banyak tau, dia tolak kita punya perut naik ke atas. So bila perut kita start nak bloat juga, dia tekan lagi kita punya diafragma kawasan ni, iaitu otot untuk kembang kecut kita punya paru-paru. Kat situ kita jadi nafas pendek tau, dan kita tak sedap benda tu. Okey. Tapi kalau dia jenis ketat dada sungguh-sungguh tu, rasa macam tak boleh nafas, rasa macam nak mati, yang tu benda lain. Yang tu akibat masalah mast cell activation. Itu benda lain lah. Kalau vitamin D3 tambah K2 500 IU okey ke untuk GGA? Awak tak ambil untuk APD. APD ni paling, APD Pro tu paling better untuk masalah SVT ni no? Okey. So saya demam teruk 3 hari, doktor bagi antibiotik, perut pula problem. Yang ni soalan satu lagi. Oh, banyak soalan no. Okey, tak apa, saya jawab satu-satu bagi saya masa saya tak nampak. Okey. Tuan dulu bekas pesakit GGA juga ke? Maaf tanya, saya bukan pesakit GGA, tapi saya duk repair orang GGA ni lama dah. Okey. Apa tindakan kalau jadi macam tu? Jadi macam mana Tuan Abdul Malik? Mana radang pada tulang, betul? Kenapa kita tiba-tiba rasa berdebar, lepas tu keras kat perut, lepas tu bernafas macam susah? Okey. Dia memula kalau rasa nak berdebar ni, jantung jadi laju sikit. Ingat dia bloating, tekan perut kita naik ke atas. Dia bila perut kita, ingat kita punya location. Kalau kat sini senang sikit nak explain. Tapi dia tak nampak sangat lah, tapi boleh imagine lah. Okay, ni kita punya lokasi jantung, dia dekat sini je tau. Dekat sini. Perut kita betul-betul bawah ni. Bawah betul-betul perut kita kat sini, betul-betul bawah ni. So bila kita bloating, dia tolak perut ni ke atas, dia akan alih sikit kita punya kedudukan jantung. Dekat situ dia akan trigger kita vagus nerve. Jadi kita punya degupan jantung akan jadi slow sampai satu masa dia tembak adrenalin, automatik terus jadi jantung jadi laju. Itu je soalan, jawapan dia nah. Lepas tu
pastu keras kat perut. Kalau pastu keras kat perut ni sebab kita panik, dia trigger adrenaline, trigger secondary histamine release. Histamine tu akan bakteri usus kita akan metabolize, produce gas, dia jepuk jadi kerah lah. Lepas tu bernafas macam susah. Kalau bernafas macam susah, macam saya kata tadi ya, bila produce histamine banyak sangat, dia akan increase kita punya, dia akan buka kita punya saluran darah besar. Lepas tu dia akan increase vascular permeability, dia akan boleh bawa masuk air, tekan lagi kita punya thoracic cavity kita tu, menyebabkan dia trigger kita punya nociceptor, kita punya pain receptor, buat rasa sakit dan juga ketat dada sekali. Okey, kalau lepas tu bernafas macam susah, macam saya kata tadi, histamine boleh, sifat dia boleh mengecutkan tisu lembut, dia akan menyebabkan berlakunya masalah bronchoconstriction dan juga bronchospasm. Kalau teruk lagi, dia akan menyebabkan masalah bronchitis, iaitu kita punya airways tu kita dah start inflame, dia akan jadi mucus, lagi susah nak nafas. Okey, harap jawab soalan tu. SVT saya tak nak ablation tau, kalau boleh nak normal. Kalau macam tuan punya condition, cik punya condition ni, saya tengok ada vaksin, demam dan jogging. Okey, kalau demam dia trigger perkara yang sama macam isteri saya lah. Perkara yang sama saya. Kalau penat sangat dia trigger SVT. So apa yang isteri saya buat? First, rawat masalah usus dulu dengan R5 Plus ni, dan practice MBB. Lepas tu start buat otot dan simpanan glycogen, terutama bahagian upper body ni. Itu sahaja. Contoh macam baru ni kena influenza, tak trigger SVT. Kalau sebelum ni demam bodoh saja ataupun terlampau penat, boleh trigger SVT. Untuk macam ada Puan Fat dekat sini pun ada masalah SVT, dah tak trigger SVT. Nah, SVT ni supraventricular tachycardia, maksud kita punya degupan jantung tu, dia bukan laju macam orang GGA biasa-biasa ni tau. Dia punya laju tu boleh sampai 180 ke atas 200, dan dia maintain saja kat situ dalam 2-3 jam sampai dia revert sendiri. Tapi kita tak bagilah dia revert sendiri, takut dia menyebabkan berlakunya kecederaan pada kita punya jantung. Selalunya kalau jadi macam tu dan setengah jam saja dia tak turun-turun, kita bawa pergi hospital lah no? Okey, kalau ada acid reflux, boleh ke ambil APD? Start dulu dengan R5 Plus. Dah serasi dengan R5 Plus, then kita start dengan APD. Dia akan okey sahaja. Nah? Saya SVT paling tinggi 380. Ya, boleh. Waktu tu nak buat apa maneuver dah? Yang naikkan kaki terbalikkan macam tu. Saya pun lupa apa maneuver pakai tu. Yang tu saya rasa tak boleh kot. Kena cucuk ubat lah senang kata. Okey, bos sama saya dah jadi tu bos. Abang saya buah pinggan tak 3 dah jadi 2 sebab Afai, tapi doktor kata buah pinggan masih, doktor bagi ubat repair. Okey, so untuk masalah cyanida lah, dapat kita tengok kat sini. Sebelum ni abang ada masalah tahap buah pinggang tahap 3, sekarang dah jadi 2 sebab R5. Okey, alhamdulillah. Tapi doktor kata buah pinggang masih bocor. Masih bocor ni, dia maksudnya EGFR dia stage 2 lah. Stage 2 nak pergi stage 1 normal ni tak jauh lah. Dia bocor tu, orang kata bocor protein. Sebab apa bocor protein? Dia ini saya tak standby untuk masalah macam mana masalah histamine intolerance ni menyebabkan berlakunya protein punya leakage ni, proteinuria ni. Dia ada jalan penceritaannya, tapi malam ni saya dah fokus sebab ketat dada, sakit dada mencucuk dengan ketat dada. Tak study bab tu pula. Tapi macam ni lah Kak Niza. Teruskan yang R5 Plus dengan MBB saja. Dia boleh pergi sampai stage 1. Kalau dia boleh revert stage 3, dia akan boleh daripada stage 3 kepada stage 2, stage 1 dia akan boleh revert. Jangan risau. Okey. R5 MBB dan workout boleh buat otak insya-Allah. Ya, betul. Saya Vasafa maneuver. Ya, betul.
Menjadi tak waktu dia buat tu? Kalau dia menjadi pun, dia jadi untuk sementara waktu sahaja. Dan lepas tu dia naik balik laju. Dia yang untuk Valvasa maneuver ni, jadi kalau orang tu jenis dia ada trigger hari-hari tau, hari-hari dia boleh. Tapi kalau macam orang yang trigger macam 3 bulan sekali, 4 bulan sekali akibat demam, dia tak boleh. Kita tengok. Kalau masa, okey, untuk Cik Ika sendiri, kalau masa brisk walk slow jogging ada rasa nyeri pada dada kiri disebabkan apa, yang otot jantung ke? Okey, baik. Macam mana saya sebenarnya ni, ni sebenarnya tak boleh padam lah. Saya tertulis permanent lah, kan tidak boleh lukis lagi. Allah. Okey, tak ada waktu masa brisk walk. Saya nak explain bagi faham sekali. Okey, macam ni. Untuk kita ada kebolehan bersenam, senang kata kebolehan bersenam, kita kena ada simpanan glycogen dan juga dan juga berat otot yang mencukupi supaya kita boleh buat aktiviti tu. Kalau kita tak ada dua benda ni, dia akan start mengurai kita punya otot sebagai sumber tenaga. Ini proses ni dinamakan sebagai gluconeogenesis. Penguraian berat otot sebagai sumber tenaga gluconeogenesis ni, dia memerlukan adrenalin. So bila trigger adrenalin sahaja, kita tahu dalam keadaan macam ni dia akan trigger secondary histamine release. Bila dia trigger secondary histamine release, untuk Encik Ika sidik, seperti biasa, dia akan membesarkan saluran darah, dia increase vascular permeability, bawa masuk dia cair, tekan kita punya thoracic cavity tu, merangsang kita punya nerve sector, saraf pain kita, menyebabkan berlakunya rasa sakit dada lah, itu sahajalah. So kalau dia bukan nak kata masalah otot jantung ke apa semua, tak, itu sahaja ceritanya. So kalau untuk nak boleh brisk walk ataupun slow jogging balik, first macam biasa amal 5+, lepas tu kita start amal HPD. Waktu kita start asing dengan HPD, dan kita start jogging, dia akan lebih okey. Tapi kena take it slow lah. Mula-mula kita brisk walk, dan kita slow jog. Pastikan bawa MAF, maximum aerobic function. Kita nak tahu maximum aerobic function, pakai smartwatch. Jangan beli hard cikai punya satgi sensor dia tak betul, satgi trigger panic pula. Ambil 180, tolak kita punya umur. Macam umur saya 39, so 180 tolak 39, MAF saya, maximum aerobic function saya 141. Maintain bawah MAF. Selagi kita maintain bawah MAF, dia tak akan trigger kita punya dia tak akan trigger kita punya penggunaan glycogen. Dan juga bila tak trigger penggunaan glycogen secara mengejut, dia tak keperluan untuk mulakan proses gluconeogenesis untuk menghasilkan sumber tenaga. So itu dia punya jawapan. GGE ni memang sakit pinggang ke? Ya, betul. Untuk jawapan sakit pinggang ni, saya dah explain dekat saya punya TikTok. Ada panjang lebar saya explain dah. Apa saya tak nak ablation? Tak perlu. Okay, kalau ada trigger hari-hari perlu ablation. Tapi kalau ada trigger dalam certain condition macam demam ataupun penat sangat, tak perlu ablation. Tuan, jadi kalau semua ikut ubat apa yang tuan recommend untuk GGA, cetirizine lah kalau semua. Okey, contoh sebab sekarang ni COVID, buat macam ni ya. Kalau demam, ambil ubat demam. Lepas tu, habis demam, on cetirizine selama 2 minggu. Ini akan mengurangkan banyak simptom sakit badan, ketak dada, jantung, laju semua. Lepas tu ambil APD sekali hari-hari nah. Okey, saya demam teruk 3 hari, doktor bagi antibiotik, perut problem masa pedih balik. Sudah semestinya. Ini ada saya punya TikTok tu, saya dah explain lah. So kalau ambil antibiotik 3 hari, kita habis saja antibiotik, kita darat 3 ke 9 hari untuk fully recover back to normal balik. Kalau vitamin D3 5,000 IU, ini ambil HPD lah paling simple. SVT tu supraventricular tachycardia. Okey, so saya tengok jawab soalan ni ke atas balik ya. Tuan, saya ada kidney stone, ada gastrik juga boleh ambil alpha, boleh, tak ada masalah, silakan. Kidney stone
Kalau ada ambil suplemen kalsium, stok mana? Selalunya suplemen kalsium ni combine sekali vitamin D3. Vitamin D3 ni tak sepatutnya ada kalsium. Kalau ambil suplemen kalsium dan keadaan perut macam tu, dia akan menyebabkan masalah kidney stones. So kita tak ambil. So yang lain tu tak apa. Amal file, lepas tu practice MBB, lepas tu kita tengok dia progress macam mana. Saya tampak saya yang belakang kepala sampai leher saya dah seminggu, ubat migraine lah macam-macam, tak makan jalan. Belakang kepala ni salah apalah. Tengok sampai saya pun nak kena tengok saya punya tips balik, sebab saya pun dah lupa lah. Sakit kepala belakang, sakit kepala belah belakang. Occipital nerve. Belakang kepala kita ni ada occipital nerve. Kalau histamin, ingatlah histamin ni dia bersifat vasodilator dan boleh increase vascular permeability, bermaksud dia boleh kembangkan saluran darah, lepas tu tekan kita, lepas tu bagi pressure pula dekat kita punya otak tu sendiri. Otak kita dia tak ada saraf sakit. Yang ada saraf sakit iaitu selaput sebelum tempurung kepala kita ni, namanya meninges. Meninges ni ada nociceptor. So bila dia kena pressure saja, tekan dengan otak ni, dia mula detect pain lah. Dia akan bagi signal pain. Kata something is wrong, aku bagi signal pain. Itu saja ceritanya. So cara dia practice Amal 5 Plus, lepas tu tengok makan mana yang tak kena. Macam hari ni, saya ni segera betul lah ni. Hari ni ada seorang ni duduk hari-hari duk komplain sakit, tapi gambar makan tak pernah ada, tak pernah hantar pun kat saya kan. Duk komplain sakit lah, kali saya didik cemui kan, malas nak layan dah. Lepas tu tengok dekat grup pula, dia hantar makan makaroni. Inilah salad saya makan pula, letak gambar makaroni. Yang tu boleh menyebabkan kemarahan tu. So hantarlah gambar makan pada Dietec lah, hantar gambar makan pada Dietec hari-hari supaya kita boleh check. Kalau tidak, menimbulkan kemarahan tu, Okey, saya mau Panadol dah makan habis papan, tapi sakit kepala check darah tapi tetap sakit kepala sebab tu sebab masalah histamine intolerance. Kalau macam tu practice Amal 5 Plus, practice MBB. MBB ni kalau orang kata saya MBB ketat-ketat, itu adalah kalau dia cakap dia MBB ketat-ketat, itu antara yang paling saya takut lah. Sebab MBB ketat-ketat maksud dia tak faham MBB itu sendiri. MBB ni dia tak ketat langsung. MBB ni dia satu diet yang sangat-sangat fleksibel. Sangat-sangat fleksibel. Kalau orang tu kata MBB ketat, maksud dia ketat MBB lah tu. Itu saja. Lepas ni buat rules, siapa tak hantar gambar makan, dia dilarang mengadu apa-apa. Rasa macam nak kena buat rules tu jugalah Kalau dia penat. Sebab bermaksud kalau macam setiap kalau ada orang kata jadi macam ni, kalau tak hantar gambar makan, susah kan nak buat macam? Susah. Sebab kita pula nak kena jadi detektif. Seharian nak jadi detektif, fikir pasal dia saja. Dia ni makan apa, nak kena tanya. Leceh lah ya amat. So elok ada dari makan dengan Dietec, mudah untuk check dekat mana problem. Tuan, saya selalu lepas makan perut jadi kembung, lepas tu jantung jadi laju. Kenapa ya? Tengok makanan. Tengok makan, ataupun satu tak buat tips ni. Tips dia mudah saja. Sebelum makan, minum air dulu. Lepas tu urut bagi sendawa sampai nafas rasa lawas, then makan. Lepas tu kita tengok ada tak masalah kembung tu. Tu antara tips dia. Buat itu simple saja. Sebab dikuatiri makan dalam keadaan bloated. Kalau makan dalam keadaan bloated, kalau makan dalam keadaan bloated, dia memang lepas makan tu jantung jadi laju lah. So lepaskan gas dulu baru makan. Saya baru makan Hafai tapi panas badan, belum rasa tu, boleh kata nak kata belum rasa, bukan belum rasa pun, sebab kena ingat histamin ni bila kita makan Hafai, dia fiber ni kalau untuk orang yang baru introduce sahaja, dia senang nak menampai. Bila senang nak nampai, dia produce gas. Bila produce gas, badan start produce histamin. Histamin ni dia boleh pergi dekat kita punya hypothalamus,
menaikkan kita punya suhu badan. Dia jadi flushing. Itu sahaja. So kalau untuk cara macam ni, ambil setengah saja dulu, maintain setengah saja sampai tak rasa panas, dah okey, baru kita naik satu sachet. Macam tu cara dia nah. Okey, kalau sakit level dada, level dada tapi belah belakang dan jantung laju juga perlu kalau sakit. Half-5 plus tak ada moringa. Kalau letak untuk moringa ni, dia kalau orang nak try Half-5 Ultra pun boleh terus tau. Tapi saya minta beli sekali Half-5 Plus sebab sementara nak kasi plus kena ada juga. Kalau tidak, moringa ni kita faham sifat dia macam probiotik juga tau. Dia bantu campur biak kita yang bakteri usus. Kalau pencambahan bakteri usus kecil kita tu terlampau banyak dan terlampau cepat, dan dalam keadaan kita kekurangan penghasilan dalamiah oksidase, histamin pergi kat situ, memang bloated perut jadi. Okey. Kalau sakit level dada tu macam mana tuan? Sakit level dada tapi belah belakang dan jantung laju juga, tu risau tak? Kalau saya tak sakit level tu macam mana tak faham, tapi belah belakang sakit belakang badan. Okey, kalau sakit belakang badan ada tips dia panjang lebar saya explain dekat TikTok punya, saya punya TikTok. Cari sakit dada sampai tembus ke belakang, ada saya explain macam mana histamin ni bind dengan kita punya H1 nya reseptor dekat kita yang saraf, menyebabkan sakit tu dia boleh permeate satu badan. Jadi orang namakan sebagai central punya pain, central punya nerve punya pain. Dia akan okay, Sat, so kita tengok Sat, kita tengok satu lagi tuan. Saya lepas ni tuan, saya ada kidney stone ni, jawab dah. Sampai tanpa cold fever belakang badan, belakang pada doa aktifas Mekamato belakang kepala sampai leher saya. Mana Mekamato ni? Okey. Tuan, last tanya, normal tak kalau minum Half-5 badan lemah sangat 2 hingga 3 hari? Tak normal. Dia sepatutnya tak jadi macam tu. Tapi kalau baru minum, kemungkinan jadi. Sebab apa? Sebab kita baru introduce fiber dalam kita punya diet. Bila kita introduce benda high fiber dalam kita punya diet ni, bakteri usus besar dia boleh menapai benda tu, menyebabkan dia, bakteri usus besar ni dia boleh produce histamin. So bila jadi trigger histamin, dia trigger kita punya mast cell activation. Mast cell activation ni dia boleh membesarkan kita punya saluran darah, merendahkan kita punya tekanan darah, menyebabkan badan kita rasa lemah dan boleh buat kita jadi singkup. Mata macam nak pitam tapi tak pitam. Nah? Okey. Great boleh menyebabkan sakit kepala ke tuan Azwan, sakit belakang kepala dah seminggu? Ya, memang betul. Boleh menyebabkan masalah sakit belakang kepala. So kalau macam tu, macam untuk Umina, kalau Umina Umina dengan diet yang siapa sekarang, mesej saya tu ialah senang. Boleh saya check sekali makan kat mana problem tu, kita boleh repair bagi okey. Tak perlu dah nak layan sakit kepala lama-lama. Nah? Nombor telefon saya ada dekat ruangan bio. So senang lagi. Sebab saya tak boleh sebut nombor telefon lagi TikTok ban. Okey. Tuan saya okey saya. Kalau sakit okey. Bolehkah Half-5 Plus selang sling dengan Ultra? Boleh tu boleh, tapi saya lagi prefer macam ni. Try Ultra dulu. Lepas tu kalau ada trigger macam nak trigger bloating, kita start balik Plus, bagi reda dulu. Lepas tu kita on balik Ultra. Dia boleh pergi lagi lama dan keadaan tanpa berangin. Lepas tu kalau dah start berangin balik, kita start balik Plus. Lepas tu bagi reda, lepas tu kita on Ultra balik. Buat ulang macam ni saja sampai dia okey, sampai kita boleh ambil Ultra tu tanpa rasa berangin langsung. Sebab kalau rasi dengan Ultra, dia tak rasa berangin langsung tau. Dia tak rasa berangin langsung. Tak berani lagi nak ambil Ultra sebab trigger angin. Macam saya cakap tu, kalau rasi Ultra, dia memang tak ada angin langsung. Memang tak ada. Macam orang cakap tak rasa berangin. Tapi kalau sementara proses nak rasi dengan dia,
alternate lah, ultra dengan plus ni lah, buat macam tu saja. Okey, sat. Belakang badan, belakang punca dari bloating. Kalau sakit, sakit belakang badan punca pada bloating lah. Kita tengok apa hasil histamin. Memang dia akan trigger kita punya masalah sakit belakang tu. Yang ni kena tengok dekat apa saya punya TikTok. So cara dia, kalau sakit tu minum air urut saja. Urut kita akan sendawa ataupun gentut, dan benda ni akan selesai dengan sendirinya nah. Okey, sahabat saya nak kena recap balik topik hari ni. Okey, so saya recap balik topik hari ni. Untuk sakit dada. Sakit dada ni kita kena tahu berlakunya masa leaky gut akan trigger mast cell activation, ataupun dia boleh pilih satu lagi jalan. Leaky gut trigger masalah kurang penghasilan diamine oxidase, trigger masalah histamine intolerance. Dua-dua ni sama juga, and result dia sama, cuma cara dia trigger tu berlainan. Dia akan produce histamine, prostaglandin, leukotrienes dan juga substance P. Okey, baik. So, untuk dia trigger kita punya sakit dada dekat kawasan kita thoracic cavity, terutama kita yang simpan kita punya jantung ni kat tengah ni, dinding dia tu, kalau dia saluran darah dia membesar, lepas tu dia membengkak pula akibat masalah histamin, penghasilan lebihan histamin ni, dia boleh menekan dinding tu sendiri. Proses tekan, pressure, stretch, even stretch kita punya saluran darah tu boleh merangsang kita punya nociceptor hantar pain punya signal, menyebabkan rasa sakit dada kat sini. Satu lagi, kalau ketat dada ataupun susah nak bernafas ni disebabkan oleh bronchoconstriction, bronchospasm ataupun bronchitis. Bronchitis ni hujung sekali lah, jarang terjadi. Okey, tapi kalau kita ada bronchospasm atau bronchoconstriction ni disebabkan oleh masalah histamine intolerance dan mast cell activation, yang mana histamin ni boleh mengecutkan tisu lembut, terutama kita punya bronchioles tu, mengecut, mengurangkan kita punya dia menyebabkan kita kurang efisien proses kita nafas tu sendiri, dan ni boleh trigger batuk. Okey, saya tak rasa lagi antara banyak angin sakit segala. Tapi hari ni saya hafal simptom mula hilang trauma perut. Jadi beberapa hari kena hafal. Okey, betul. Dia macam ni. Bila kita on ultra, kita jadi berangin, kita badan tak betul. Tapi bila kita on plus balik, dia akan lagi okey dari sebelum kita amal hafal plus tu. Bermaksud waktu hafal plus tu kita amal, kita rasa macam okey saja. Kita amal ultra, dia rasa macam berangin teruk. Dan lepas tu kita balik hafal plus, dia akan jadi lagi better daripada kita amal hafal plus sebelum tu. Kita amal hafal plus sampai semua simptom dah reda, lepas tu baru on ultra balik. Ulang-ulang macam tu saja. Okey. Saya boleh trigger histamin start sayur. Okey. Untuk sayur macam ni, jenis yang paling boleh makan adalah jenis sayur batang lembut, macam sawi, bayam. Tu boleh makan, mudah untuk digest. Cara dia, kita introduce sikit dulu, lepas tu kita naikkan jumlah dia. Kalau kita buang air besar, tak ada cebisan sayur, tak ada cebisan sayur bayam ataupun tu, apa maksud kita dah boleh hadam sayur batang lembut, dan kita naik sayur jenis batang kekar macam kangkung, ulam-ulam ni. Problem dia dekat sini, kangkung, kailan, ulam-ulam ni, dia susah nak digest. So bila susah nak digest, dia akan didigest oleh kita punya bakteria usus besar. Kalau contoh orang ada masalah angin ni, memang dia ada masalah bakteria SIBO ni lah, small intestinal bacterial overgrowth. Bila ada masalah small intestinal bacterial overgrowth ni, dia boleh ambil fiber tu sampai proses penapaian tu sendiri masihkan gas, proses penapaian tu sendiri masihkan histamin, dan itu yang akan trigger kita punya simptom. So introduce selepas kita dah graduate sayur batang lembut, introduce sayur batang kekar, dah boleh
dah graduate saya batang kerah, introduce saya cruciferous, jenis macam brokoli, bunga kubis apa semua tu. Dah boleh ni, baru kita makan jenis kekacang ni. Kita start dengan jenis nuts dulu. Dah boleh makan jenis nuts, pistachio, cashew apa semua ni tanpa bloating, baru kita ambil jenis legum. Legum ni jenis kacang tanah, kacang panjang. Yang ni paling hujung sekali sebab dia orang ni mengandungi lektin yang banyak. Lektin ni boleh merosak usus. Kalau orang tu kekurangan penghasilan diamine oxidase, dia makan benda macam ni memang bloating teruk. So tu cara dia untuk kita nak introduce sayur balik dalam kita punya diet. Okay, saya dari MBBT dari teknologi yang terbaik, alhamdulillah. Okay, baik. Apa ni, Tuan Mio? Okay, bang, yang RM43 tu tahan berapa lama? Kalau yang tu trial pack ada 7 sachet. 7 sachet boleh tahan, kalau baru ambil dia boleh tahan 13 hari. 13 hari. Sebab kita akan ambil dalam sachet pertama tu setengah sachet sehari. So dia boleh tahan 12 hari. Lepas tu hari ke-7 tu baru kita ambil 1 sachet. Bermaksud dia 13 hari yang boleh tahan lah. Try dulu. Maggi trigger tak? Maggi ni kita tak makan dah. Maggi ni memang makanan yang kita tak boleh makan. Sepatutnya tak boleh makan. Okay, jangan makan, memang problem habis. Saya dah mula makan kangkung sebab sikit lah, syukur tak rasa kembung. Tapi najis mesti ada cebisan. Okey, kalau kita dah makan kangkung tak bloating, alhamdulillah. Kalau dia ada cebisan kan, kalau ada cebisan, kita kurangkan sedikit kangkung tu. Kita kita dah start proses introduce, kita memang kena redah sampai habis. Okey, kurangkan sikit kangkung tu esok tu. Lepas tu kita makan lagi, kita tengok dia buangan najis kita tu ada tak cebisan. Kalau ada cebisan, kita kurang lagi sampai tak ada cebisan apa daun tu. Dan tak ada cebisan daun, kita maintain seminggu macam tu. Lepas tu baru kita naik slow jumlah sampai kita boleh makan kangkung banyak tanpa ada cebisan kangkung tu bila kita buang najis. Lepas tu baru kita upgrade lagi. Kita baru introduce sayur jenis lain, introduce sayur jenis lain. Macam tu cara dia introduce sayur. Betul lah cara buat tu, betul lah. Okay, kalau IF, okay, IF ni kalau ikut style lain lah. Ada orang kata kalau nak bebas masalah gastric anxiety kena praktis IF. Saya tak setuju langsung. Sebab saya tahulah, sebab saya dulu kita dulu buat style IF, style omat ni kan. Kita tengok internet doktor orang putih cakap kata ada masalah gastroesophageal reflux disease ni, we must practice intermittent fasting. Ini this will dia kata mengurangkan, decrease inflammation in our body so that it help our body to recover more cepat lah, lebih kurang macam tu lah ayat dia. Kita IF try ke laut semua orang pergi kan, bye-bye semua. Sebab tu daripada situ kita tahu sebab apa orang yang ada masalah gastric anxiety tak boleh praktis intermittent fasting. Dia mudah saja. Orang JGA dia memerlukan sumber bekalan gula secara kerap sebab tubuh badan dia guna gula secara glycolysis anaerobic. Anaerobic glycolysis ni bermaksud dia cara pembakaran gula dia tak efisien sebab badan dia dalam state of sympathetic dominant, lawan atau lari. Penghasilan tenaga dia sangat rendah. Dia bakar dengan cepat, lepas tu penghasilan tenaga dia sangat rendah. Kalau dia makan gula banyak sekali pun, maksimum dia boleh pergi 2 ke 3 jam sahaja untuk peringkat permulaan. So dia memang tak boleh praktis, dia memang tak boleh puasa dan dia memang tak boleh praktis IF, apatah lagi nak buat 1 meal a day omat tu. Okay, sebab cara gula dia tu lah. So antara tips saya untuk nak recover masalah ni, kita kena bagi tubuh badan kita dalam keadaan relax dalam tempoh jangka masa yang lebih panjang. Antara tips dia, minum air urut dulu bagi senawa sampai nafas rasa lawas baru makan. Satu lagi, tutup dengan air manis. Dia akan boleh buat rasa kenyang tu lebih lama. Itu sahaja. Dan lama kelamaan
kita akan sedar tak sedar kita boleh praktis IF, sedar tak sedar kita boleh berpuasa dah. Dan bila kita berpuasa tu, dia akan ada masalah lagi. Dia boleh puasa 2-3 hari saja, lepas tu dia start nak trigger simptom balik. Yang tu pun ada cara dia untuk nak counter benda tu satu-satu. Banyak ilmu dia tu. Okey. Boleh ke minum Halfine tapi tak makan terus? Contoh ambil Halfine jam 8 tapi makan jam 12. Okey ke tuan ke KO? Boleh, tak ada masalah. Boleh, tapi kalau nak makan, silakan makan. Asal kau Tok Moh sihat no? Tok Moh kita tunggu Ustaz nak kita set up. Ada dupa kemenyan lagi nanti ni. Okey. So kalau ada soalan, silakan tanya soalan. So ingat lah, kalau untuk jadi sakit dada tu, bila kita check untuk dengan doktor apa semua. Lupa. Kalau sakit dada ni, kalau rasa nak pitam, itu memang kawan dia sekali lah no? Sebab bila increase vascular permeability, tekanan kita, bila kita besarkan kita yang saluran darah akibat sifat histamin yang bersifat vasodilator tu, dia memang akan merendahkan kita punya tekanan darah, menyebabkan kita mata nak jadi gelap-gelap macam nak pitam, tapi dia tak pitam pun. Itu aja. Kalau dada panas akibat kita reflux, selalu jadi panas tu. Okey, kalau gastric najis memang jadi warna kuning ke tak? Okey, tak, bukan. Kalau najis warna kuning, maksud sama ada najis kita buang sangat cepat, dia tak boleh nak serap dia punya bile acid tu balik. Itu jadi masalah warna kuning. Ataupun makan lemak banyak. Kalau dia terlampau banyak, dia jadi pucat terus tak, najis jadi pucat. Kalau dia makan lemak banyak, lepas tu dia buang cepat, memang najis akan jadi colour kuning. Itu sahaja. Okey. Dah tahun baru datang nak tengok pula kita style awak pendek luar topik. Saya tak kira, aku nak rambut panjang dulu, aku nak rambut panjang. Saya secara naturalnya memang bersifat, saya memang simpan rambut panjang pun, tapi disebabkan berniaga ni, dulu ni kita buat simpan rambut pendek lah, tapi sebab orang ramai dah kenal saya simpan rambut panjang balik lah. Macam tu je lah cara dia. Okey, lepas dah mahu Halfine 2 kotak, esok minum Ultra, okey. Okey, tak ada masalah. Lepas tu ingat tuan Lini, ingat lah, start Ultra dia memang akan ada bloating. So bila dia trigger bloating, kita on balik plus, bagi reda balik, lepas tu on Ultra balik, dia akan lagi better, angin akan makin kurang dan masalah anxiety tu akan nak hampir langsung tiada nah. Ingat lah. Apa anxiety sebab banyak improve tuan? Dulu rasa takut sangat bercakap dengan orang, sekarang dah makin berkurang, dah rasa takut nak sembuh ke tuan? Ya tu tak. Untuk masalah anxiety disorder ni, kita kat MBB ni buat benda ni nampak macam mudah sangat tau. Macam mudah sangat nak selesai. Amal 15 praktis MBB, masalah anxiety tu hilang. Dia kita kena ingat, benda ni lama tak nak dapat. Lama nak buat, even nak buat MBB tu sendiri pun. Saya berterima kasih banyak-banyak lah kepada klien-klien saya yang sudi kongsi data apa semua. Terima kasih banyak. Sebab kita boleh buat benda ni nampak macam terlampau mudah. Kalau kat luar sana yang tak kenal MBB ni, anxiety tu sampai bila lah, sampai bila-bila dia akan menyebabkan jadi masalah mental yang sangat teruk. Itu power kita ni, nak pesan mana yang dietect tengah-tengok ni, kita buat satu benda yang hampir impossible sebenarnya. Kalau pergi hospital, makan Zainac, makan Diazepam, mana jawab dia, ulang-ulang. Okey. Kalau saya ambil Halfine pagi, boleh ke makan ubat kolesterol tu malam? Okey. Saat saya nak try charge telefon saya ni, sebab telefon saya tinggal 10% je bateri dia. Okey. Kalau saya ambil boleh, tak ada masalah, tapi kita tengok agak lah, macam untuk masalah kolesterol sendiri, untuk total kolesterol meaningless. Tapi kalau macam dalam MBB ni, saya akan suggest untuk pengambilan statin, kita ambil, kalau kita punya triglyceride bagi HDL lebih pada 1.6,
dan ada combination dengan masalah sakit, masalah diabetes, dan kita ambil ubat statin, tak ada masalah. Tapi kalau tak ada masalah diabetes dan kita punya triglyceride bahagi HDL kita bawah 1.2, LDL dia naik tinggi mana pun, impossible untuk nak kena masalah jantung, mustahil. So benda ni macam seperti biasa saya akan maklumkan, tengok untuk lecture pada Dr. Nadia Ali, Dr. Paul Mason dengan Dr. Paul Mason dengan siapa lagi seorang ni, Profesor Robert Lustig pun boleh pakai juga. Daripada 3 orang ni kena tengok lah. Kalau tidak, kalau ambil pengambilan ubat statin ni, dia inhibit penghasilkan CoQ10 enzim. Dia akan menyebabkan jadi masalah mati pucuk. Kalau lelaki mati pucuk ni rasa macam kucing kena kasih je lah, problem besar tu. Otak susah nak ingat barang, kita punya otak jadi makin lemah. Lah kali jadi macam orang yang tak boleh menyumbang kepada komuniti lah. Itu je problem dia. Okey, saya pengidap anxiety lepas minum Alpha-Plan 3 bulan dah ambil MBB, alhamdulillah anxiety hilang sendiri. Alhamdulillah. Anxiety ni macam Tuan Leo tadi ada, anxiety ni akibat inflammation pada kita punya hypothalamus. Hypothalamus ni antara kerja dia dikontrol kita punya circadian rhythm kita, tidur, kita punya timing tidur, dan dia kontrol kita punya mood. Kalau dia inflame saja, berlaku radang dekat situ akibat masalah mast cell activation syndrome dan juga histamine intolerance, dia akan trigger anxiety lah. So bermaksud kalau kita recover pada masalah anxiety, maksud dia tiada radang pada hypothalamus. Bila tiada radang pada hypothalamus, kita dah start boleh simpan kita punya glycogen dan juga berat otot. Sebab selagi dan kita boleh mendengar berita buruk. Kalau kita ada radang pada kita punya hypothalamus, dia ganggu kita punya hypothalamic pituitary adrenal axis, dia akan ganggu kita punya penghasilan kortisol dan juga dia akan ganggu kita punya penghasilan kortisol. Kita akan bergantung kepada penghasilan adrenalin untuk stres. Kalau stres saja, so bila kita dengar saja berita buruk, ataupun kita tengah angkat benda berat, ataupun kita tengah buat benda-benda yang memerlukan kudrat, time tu adrenaline trigger secondary histamine release, orang dada jadi ketat, sakit dada mencucuk, kepala sakit, trigger panik, emergency jawab dia. Okey. Biasa tak sakit paha, bahu dan kram jari bila ada angin ni? Ini satu perkara yang sangat biasa. Bila kita kram paha, bahu dan kram jari bila ada angin ni perkara yang sangat biasa. Sebab bila kita trigger angin, dia akan masuk mood simpatik dominan, dia akan kurangkan bekalan saraf dan darah pada kita punya tangan dan pinggang ke bawah dan kita punya sistem penghadaman. So dia akan jadi sluggish lah, kita punya digestion tu jadi sluggish. So kalau untuk trigger cramp, biasa kurang bekalan darah, kurang bekalan saraf. So untuk cramp tu satu perkara yang normal. Okey. Kalau ada diabetes, triglyceride rendah tapi LDL tinggi, kena makan statin juga. Okey, kalau ada diabetes, triglyceride rendah, dia selalunya akan tally tau. Kalau kita ada masalah diabetes, triglyceride akan tinggi juga tau. Dia HDL akan rendah. Dia sebab benda ni akan tally sekali. So kalau dia punya triglyceride dia rendah apa? Jadi LDL tinggi. Tak perlu makan. Kena tengok juga ratio triglyceride dengan HDL tu berapa. Kena tengok tu juga. Dan kena tengok juga diabetes dia tu, pre-diabetes ataupun the full blown diabetic. Kena tengok tu juga. Kalau perut mencucuk seperti jarum, kenapa ya? Lepas makan, perkara yang sama. So kalau untuk kampung boy, ingatlah tips ni sebelum makan, buatlah benda ni. So saya lepas tu ada orang, sabar, saya cerita dulu. Minum air, lepas tu urut bagi sendawa dulu sebelum makan tu. Lepas tu baru makan. InsyaAllah dia tak rasa pedih mencucuk. Lepas tu apa saya cerita tadi? Saya pun lupa dah. Tak ingat dah.
Dia benda yang sama juga macam perut mencucuk seperti jarum tu. Dia satu bloating, satu akibat muscle activation syndrome, dan juga kita punya kalau bahagian perut akibat histamin, dia kecutkan kita tisu lembut kawasan abdomen kita, dia rasa cramp, dan mencucuk. Kalau jadi macam tu, malas nak melayan, telan Buscopan boleh mengurangkan masalah cramp kat perut tu, dan itu boleh beli kat farmasi. Okey, tuan boleh ke minum cayenne pepper campur lemon? Okey, ini banyak saya dengar untuk cayenne pepper. Cayenne pepper, dia tetap pepper. Pepper ni ada piperine. Piperine ni boleh merangsang kita punya usus. Campur punya dengan lemon, dia jadi lagi problem. Okey, cara dia untuk nak makan, nak minum juga benda ni, ambil lepas makan. Betul-betul lepas makan dia akan okey. Jangan ambil masa perut kosong. Kalau ambil masa perut kosong, dia memang menarik sekali kalau ambil waktu perut kosong. So kita jangan ambil waktu perut kosong lah. Kalau nak buat cayenne pepper campur lemon ni, tak tahu sedap tak sedap. Tapi kalau untuk macam ambil cayenne pepper ke apa semua, dia sama pepper. Dia pepper tetap ada pepperin. Kalau nak ambil lada hitam boleh, tak ada masalah. Ambil dalam kita punya masakan, letak dalam masakan. Dia penting sedap tau. Kalau MBB ni, saya pentingkan sedap. Kalau benda tu kita buat rasa macam funny, rasa tak sedap, tak kena tekak, maksudnya kita tak telan benda tu. Itu je cerita dia. Okey, bolehkah ambil minyak zaitun? Okey, satu lagi, cayenne pepper ni orang kata dia bagus untuk untuk jantung. Kena tengok juga. Kalau kita tengok jurnal, memang dia kata, oi bagus ni, dia boleh melancarkan kita saluran darah apa semua. Betul, which is sebab pepperin ni dia trigger kita, dia akan create low grade inflammation pada kita punya usus, trigger penghasilan histamin. So histamin ni dia bersifat vasodilator, dia memang boleh melancarkan kita punya saluran darah. Betul. Tapi kalau untuk orang tu perut bermasalah, ada masalah leaky gut tu, ambil cayenne pepper campur lemon ni masa perut kosong, bersedialah jawab dia, bersedia untuk jadi benda bukan-bukan. So kalau ambil pepper ni, ambil waktu makan, tak ada masalah. Untuk lemon pun ambil waktu makan, tak ada masalah. Kalau nak buat lemon cayenne pepper ni, kok rasa sedap, ambil lepas makan. Ambil betul-betul lepas makan, dia okey. Okey. Terima kasih banyak dan Nisa bagi love, bagi apa tu gitu. Saya pun tak apa nampak benda apa tu. Bracelet. Oh, thank you very much. Okey. Bolehkah amalkan minyak zaitun, tuan? Betul tu itu termuntah. Allah. Okey. Bolehkah amalkan minyak zaitun, tuan? Minyak zaitun, ingat dia jenis oil. Oil ni jenis macam fats. Kalau nak digest dia, kita punya hempedu kena function. Hempedu tembak bile acid, jus hempedu ni, lepas tu kita punya pancreas pun kena function juga untuk tembak lipase, baru dia boleh digest oil and fats ni. So untuk nak trigger benda ni, dia perlukan acidity kita punya perut kita tu turun, pH dia tu kena rendah. Nak trigger pH rendah, dia kena ada protein, baru boleh dia hantar pepsinogen kepada pepsinogen hantar kepada isyarat dia supaya acidify kita punya perut, baru pepsinogen boleh digest pepsin tu, baru dia punya acidity gastric juice kita tu jadi rendah, baru bila dia keluar kat bawah tu pyloric sphincter tu, dia kena duodenum, baru dia trigger kita punya kita punya jus empedu kita untuk keluar, dan juga stop penghasilan lipase dan sodium bikarbonat sekali untuk nak digest fats tu. Kalau ambil masa perut kosong, bermaksud tak faham benda apa dia buat. Ini saya marah ni, orang tak faham langsung. Kalau dia ambil, dia akan rasa mual. Sebab dia tak boleh nak digest benda tu, dia akan rasa mual, dia akan jadi masalah dyspepsia, lepas tu dia rasa nak muntah. So ambil minyak zaitun waktu makan. Jangan ambil minyak zaitun waktu perut kosong, bangun-bangun turun pagi telan, memang muntah. Sebab saya tengok perkara ni beribu kali yang mana orang mesej bagi saya muntah. Alah, sebab apa saya muntah? Asal buat apa, makan apa begini? Minyak zaitun telan dah. Jangan duk buat dah benda tu. Nak makan minyak zaitun, ambil waktu makan dah. Itu jawapan dia. Okey. Boleh ke lepas makan terus minum, bukan ke akan ganggu enzim penghadaman? Idok, tak ganggu pun, tak ganggu. Silakan buat.
So kalau macam sekarang ni kita mudah saja. Saya dulu kita nak saya pun buat tau yang jenis tunggu apa lepas makan tu tunggu 15 minit, lepas tu bawa minum. Tapi saya tengok bila kita buat style ni tu orang muntah juga. Sama juga. Sebab apa? Tak mau bagi muntah mudah. Sebelum makan release pressure kita, release pressure perut dulu dengan minum air, urut bagi sedawa. Baru dia boleh trigger kita punya cephalic phase. Cephalic phase ni buka selera. Bila buka selera kita tu, baru kita pasal ileum kita, pasal amylase untuk nak digest karbohidrat. Barulah kita punya proses menelan esophagus tu kita tu cantik. Baru perut kita tu boleh menghasil. Okey. Sampai kepada kita punya perut makanan, dia trigger orang panggil gastrophase pula. Pasal asid perut, enzim dan sekian. Last sekali intestine punya phase. Kalau kita tak ada trigger cephalic phase, tak ada selera makan, kita makan memang melugai, lepas tu perut jadi berangin mencucuk. Leceh. Okey, boleh ke lepas makan kalau masak guna minyak kelapa darah, minyak kelapa darah boleh. Tak ada masalah. Kalau selera macam tu boleh, tak ada masalah. Orang panggil minyak apa tak? Dulu ada mak saya dah buat. Apa dah orang panggil minyak tu, lupa dah. Minyak pada minyak kelapa lah. Tapi leceh kan nak buat lah. Penat lah, banyak kerja. Okey. Minyak tanak, betul. Minyak tanak, betul. Oh, minyak tanak sedap pun. Sedap. Buat goreng ikan memang TikTok. Tapi tu lah, susah sikit. Orang tak buat dah lah ni. Dulu minyak apa macam mak saya ada cakap lah. Orang dulu pakai minyak tanak ni kira koman lah. Koman ni kira tak sempoi lah. Sebab mereka kata pakai minyak masak yang lebih vegetable oil tu kira top lah. Mak saya dulu dia pakai minyak tanak tu. Macam tu lah. Padahal minyak tanah tu yang paling sempoi sekali. Okey, untuk orang gastrik GERD tidur pakai aircon ke kipas bagus tuan? Oi, sekarang 10.14 lah. Oi, lajunya jam. Okey. Untuk orang gastrik GERD tidur pakai aircon ke kipas? Okey, macam ni. Dia dua-dua ni okey. Tapi kalau tidak pakai aircon, pastikan ada air humidifier. Kalau tidak badan stres. Air humidifier ni kalau macam kita tengok dekat kalau tengok kat Shopee, beli yang besar kedabak tu lah, yang boleh simpan berapa puluh liter air tu kan, yang tembak mist betul-betul macam tu kan. Kita pakai hat tu. Kalau pakai kipas, buka tingkap, buka pintu supaya air tu boleh circulate elok. Dia boleh bawa moisture sekali. Kalau tidak, bangun tu dia rasa kering sangat. Kering tu boleh trigger stres tu. So kita tak mahu lah. Okay. Apa lagi? Saya stop gula, berat turun tapi otak pun turun. Dia macam ni. MBB kita pakai saja gula. Kita liberal dengan gula. Sebab memang keperluan pun. Kalau tidak, macam mana kita nak buat? Okay. Macam mana kita nak buat muscle? Macam mana kita nak bawa kita punya garam kepada kita punya otot sendiri? Sebab itu kalau kita tengok minum isotonik ni, dia ada kadar ada gula. Kalau tak ada gula, dia tak boleh bawa masuk garam. Tak boleh masuk garam, lama kelamaan orang tu jadi haus, tak berhenti. Dia haus saja. So kalau macam orang dia yang mengadu kat saya jadi haus sentiasa, tak pernah hilang haus ni. Saya kata, lepas tu dia kata saya kurang garam. Betul kurang garam. Tapi saya tak suruh untuk top up garam. Saya akan suruh untuk top up benda manis. Habis makan, tutup dengan benda manis. Tapi jangan benda manis tu jangan macam apa sebab time pun tak mengizinkan saya cakap panjang. Senang saja buatlah bancuh air manis lah. Letak gula, buat sirap ke apa patut dan kacau minum. Ataupun jenis nak buat limau kasturi ke, pudina lemon ke, air samboy ke, asal letak gula bancuh minum.
Jangan benda yang ada skim milk dengan creamer bukan telur susu. Dua benda ni saja nah. Okey, 100 plus boleh minum ke? 100 plus boleh minum. Tengok kita punya, depends on condition kita workout. Kalau kita perlu banyak lebih tu ambil 100 plus biasalah. Tapi kalau kita macam buat weightlifting saja, palau tak apa cerau, kita ambil 100 plus yang tak apa banyak gula tu. Kita adjust dekat situ saja nah. Okey, baik. Itu sahaja semua. Terima kasih banyak-banyak. Kalau ada apa-apa problem, WhatsApp saya terus 01. Tengok dekat bio tu saya letak nombor telefon saya terus. Tekan saja kat situ. Kita WhatsApp, lepas tu saya layan dah. Kalau saya tak layan, spam saya. Great acid boleh ke makan masam-masam? Tak ada masalah, makan lah. Cuma jangan terlampau masam. Kalau terlampau masam, problem nanti. Okay, baik. Thank you very much semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya kena balik 10.17. Saya bukan balik, maksudnya saya kena bergerak pada office sebab takut Grab tak ada. Ni office KL. Ni office Loadstar. Okay, baik. Kita jumpa esok dah. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.